Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW tubuh jawatan kuasa khas bagi memantau dan menyelaras pelaksanaan projek kementerian itu di Sarawak. Itu antara paparan berita dari Bumi Kenyalang petang ini. Bersama Fazril Hisham Fendi di Kuching. Fazril, silakan. Terima kasih, Sahi. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW telah menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bagi memantau dan menyelaras pelaksanaan projek kementerian itu di Sarawak. Timbalan Perdana Menteri Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penubuhan jawatan kuasa itu susulan mesyuarat yang mendapati terdapat kelewatan dan permasalahan dalam pelaksanaan beberapa projek, khususnya berkaitan isu geran tanah dan masalah teknikal lain. Jawatan kuasa tersebut akan dipengerusikan oleh Timbalan Menteri KKDW Datuk Rubiah Wang. Penyelarasan ini sangat penting. Selain daripada dapat mempercepatkan pelaksanaannya, penyelarasan dengan agensi-agensi negeri adalah sangat mustahab kerana Sarawak mempunyai beberapa agensi yang terus menangani permasalahan pelaksanaannya di peringkat negeri. Beliau turut mencadangkan agar beberapa skop kerja yang kini di bawah tanggungjawab kerajaan negeri disusun semula supaya dapat dilaksanakan secara bersama antara kerajaan negeri dan persekutuan pada rancangan Malaysia ke-13 kelak. Datuk Patinggi Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Pecah Tanah projek jalan raya dari Kampung Kupang ke Simpang Jalan Bajau di Rumah Rengan Bajau dekat daerah Seratok hari ini. Mengulas lanjut, beliau menegaskan jawatan kuasa khas itu juga perlu merancang dan melaksanakan projek pembinaan jalan raya penghubung ke Rumah Panjang dan Kampung Tradisi. Projek Sarawak Sabah Link Road SSLR Fasa 2 yang sedang dilaksanakan di kawasan Ulu Limbang dijangka bakal mengubah lanskap kehidupan masyarakat luar bandar dengan penyediaan akses jalan raya lebih selamat dan efisien. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah berkata, pembinaan jaringan jalan strategik seperti SSLR Fasa 2 ini akan memberi impak besar kepada penduduk pedalaman. Menurut Datuk Hasbi, apabila siapnya projek ini, ianya akan menyediakan akses jalan raya yang lebih baik dan menjimatkan masa perjalanan berbanding jalan gravel atau laluan sungai sedia ada yang berisiko tinggi, terutamanya pada musim hujan. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam lawatan kerja ke tapak projek SSLR Fasa 2 tersebut. Tambahnya, kawasan pedalaman Ulu Limbang yang kaya dengan keindahan semula jadi serta warisan etnik berpotensi tinggi untuk dibangunkan sebagai destinasi ekopelancongan sejajar Hala 7 Pembangunan Lestari Negeri Sarawak. Ahli Parlimen Limbang itu turut memaklumkan projek pembinaan jalan Ulu Tubai ke Mentawai Gunung Buda yang tertangguh sebelum ini juga akan diteruskan oleh kontraktor baharu. Bangunan lama Open Air Market di Berkenu kini sedang dinaik taraf menjadi Wellness Hub Sibuti, iaitu sebuah pusat komuniti kesihatan yang bakal menjadi mercu tanda baharu dalam memperkasakan kesejahteraan masyarakat luar bandar, khususnya di kawasan Sibuti dan sekitarnya. Menerusi satu kenyataan media, Timbalan Menteri Kesihatan merangkap Ahli Parlimen Sibuti, Datuk Lukanisman Aung Sauni semasa sesi lawatan tapak. Beliau memberitahu projek ini merupakan langkah proaktif KKM dalam memperkukuh jaringan promosi dan pencegahan kesihatan di kawasan luar bandar, justru mahukan semua rakyat tanpa mengira lokasi mendapat akses kesihatan yang menyeluruh dan berkualiti. Beliau turut menyatakan keyakinan Wellness Hub Sibuti akan menjadi model rujukan kepada pembangunan pusat kesejahteraan kesihatan komuniti di kawasan luar bandar lain di seluruh negara pada masa akan datang. Wellness Hub Sibuti akan menyediakan pelbagai perkhidmatan kesejahteraan, antaranya termasuk penilaian faktor risiko kesihatan dan khidmat runding cara gaya hidup sihat. Penagihan dadah dan penggunaan vape dalam kalangan belia di Sarawak menunjukkan peningkatan membimbangkan. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, sepanjang tahun 2024, sebanyak 11,408 tangkapan berkaitan dadah direkodkan dengan 79% atau 9,052 daripadanya melibatkan kes positif urin.
Berucap pada sambutan Hari Anti Dadah Kebangsaan tahun 2025 peringkat negeri Sarawak di Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Kota Semarahan, Datuk Seri Fatimah menegaskan bahawa peningkatan ini menunjukkan keperluan mendesak untuk memperkukuh program pencegahan dadah dan kawalan penggunaan vape terutama di peringkat sekolah dan dalam kalangan belia. Dalam pada itu, katanya, seluruh institusi masyarakat termasuk institusi pengajian tinggi IPT, tempat kerja, pertubuhan bukan kerajaan NGO, komuniti setempat, media dan agensi kerajaan perlu tampil memainkan peranan aktif dalam mencegah serta memulihkan penagihan dadah di Sarawak. Beliau menekankan bahawa gejala dadah kini bukan lagi isu terhad kepada pihak penguatkuasa atau institusi pemulihan semata-mata, tetapi memerlukan tindakan kolektif dan menyeluruh daripada segenap lapisan masyarakat. Penduduk sekitar Tanjung Manis terus menerima limpahan manfaat menerusi penganjuran program Outreach 2025, sebuah inisiatif berimpak tinggi yang berjaya memperkukuh jaringan kerjasama antara komuniti setempat dan agensi-agensi kerajaan. Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS, Datuk Abdullah Saidul berkata, usaha sebegini amat penting dalam merapatkan jurang komunikasi antara rakyat dan pihak berkuasa selain memperkasa peranan agensi dalam mendengar serta menyantuni keperluan rakyat. Menurut Datuk Abdullah, apabila dilaksanakan program outreach seperti ini, ia membuka ruang kepada masyarakat tempatan untuk bertemu secara bersemuka dengan agensi kerajaan, sekaligus menyuarakan secara langsung isu-isu serta keperluan yang mereka hadapi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Penangguhan Program Outreach 2025 di Dewan Masyarakat Tanjung Manis semalam. Program anjuran Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS itu melibatkan agensi seperti PDRM, AADK, Bomba, Maritim, KPDN, Pemadam, Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak, Jabatan Kastam, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan. Bekas Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Allahyarham Datuk Talib Zulkifli terus dikenang sebagai bapa pemodenan Jepak. Pengiktirafan itu dinyatakan oleh Adun Jepak Iskandar Turki dalam Majlis Ngiling Bidai 2025 anjuran Parti PBB Jepak dan Pusat Khidmat Rakyat Adun Jepak. Dan saya sebagai penyambung akan meneruskan apa jua yang masih tertinggal. Permintaan tuan-tuan kepada arwah memastikan ianya dilaksanakan sepenuhnya, insya-Allah. Beliau berkata demikian semasa Majlis Ngiling Bidai 2025 di Bintulu. Iskandar turut menekankan pentingnya semangat perpaduan dan sikap saling menghormati yang menjadi tunjang kepada kemajuan kawasan Jepak. Justru, katanya, majlis seperti ini akan diteruskan pada masa akan datang sebagai platform menyemai semangat segulai sejalai dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di kawasan tersebut. Persatuan Bisayak Sarawak PBS menyasarkan jualan 1.7 juta ringgit sepanjang 3 hari penganjuran Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-20 pada 27 sehingga 29 Jun ini di Batu Danau Limbang. Presidennya Joseph Blandoi berkata sasaran itu mampu dicapai dengan menjangkakan 14,000 pengunjung tempatan dan luar bakal memeriahkan pesta yang sinonim dengan kaum Bisayak. Dalam 3 hari anggaran kita lah, selain daripada makanan, juga ada pelancongan, hotel-hotel yang mungkin dipenuhi. Anggaran kita 3 hari itu turnover dalam bahasa Inggrisnya mungkin dalam 1.7 juta. Nah, ini termasuk orang yang dari tempat lain menggunakan kapal terbang, tinggal di hotel-hotel di Limbang selain makan, minum, ya, jualan kraft tangan. Itu kita punya anggaran lah setakat ini. Itu saya kira sudah konservatif. 3 hari 100 ringgit mungkin terlampau sedikit. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan radio Limbang FM. Dalam pada itu, Joseph memberitahu Premier Sarawak dijangka hadir pada acara kemuncak dan merasmikan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau edisi ke-20. Tandingan Lumba Kerbau, pertandingan Ratu dan Panglima Babulang antara acara dinantikan selain pameran replika rumah kaum Bisaya. Sekian perkongsian dari Sarawak. Malaysia Madani Rakyat disantuni. Kembali bersama Sahi untuk perkembangan berita selanjutnya. Terima kasih Fazril.